Baik, laporan itu tadi mengakhiri Semasa 3. Saya Farha Fakrazi. Assalamualaikum, salam hormat. Sejahtera, anda sedang menonton Lensa IPT bersama saya Syairul Islam, pastinya bersama anda sepanjang 35 minit sehingga 3.30 minit petang hari ini. Dan anda boleh tonton kami di saluran berita MyFreeview 123, juga anda boleh tonton kami di myclick.rtm.gov.my, juga anda boleh tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Senang saja dengan carian Lensa IPT, anda boleh tonton kami di mana saja anda berada dan bersama rakan-rakan anda. Dan hari ini pastinya kita akan bercakap berkenaan dengan pelajar berkemahiran sebagai produk komersial negara. Bersama kita hari ini adalah Amir Nur Haris bin Abdul Ghani, graduan Universiti Tun Hussein On Malaysia dan juga penerima anugerah pelajaran diraja Universiti Tun Hussein On Malaysia. Assalamualaikum Amir. Waalaikumsalam. Tahniah Amir dapat anugerah yang orang kata tertinggi dalam UTHM itu sendiri, dan mungkin Amir boleh kongsikan sikit latar belakang Amir daripada Amir mula dengan diploma mungkin hinggalah sampai mencapai tahap yang sekarang ni. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput saya pada slot yang saya kira amat bermakna, memberi inspirasi kepada mahasiswa-mahasiswa dan juga penonton-penonton. Baik. Saya Amir Nur Haris Abdul Ghani, penerima anugerah pelajaran diraja, ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal dan pembuatan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Ya. Dan saya memulakan pengajian diploma di Universiti Tun Hussein On Malaysia juga pada tahun 2014. Dan menyambung pengajian ijazah sarjana muda pada tahun 2017 dan alhamdulillah menamatkan pengajian pada tahun 2020. Dan pada 2 minggu yang lepas telah berlangsungnya convocation. Ya, baik. So itu sedikit sebanyak mungkin berkenaan dengan saya lah, perjalanan pengajian saya. Okey, mungkin 2 minggu lepas kan Amir baru dapat tahu yang Amir adalah salah seorang ataupun sepatutnya 2 orang saja kan, seorang Bumi Putra dan seorang lagi non Bumi Putra kan. Sebagai Bumi Putra dan juga penerima anugerah itu sendiri, mungkin Amir boleh kongsikan apa antara perasaan Amir sendiri bila dapat tahu Amir adalah penerima anugerah diraja itu sendiri. Baik, sebenarnya memang tak disangka-sangka yang saya boleh menerima anugerah tersebut kan. Pada sebenarnya kalau dilihat kenapa boleh menerima anugerah ini, sebenarnya setiap kali convocation saya akan lihat sidang pertama lah. So di situ kita lihat Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Duli Yang Maha Mulia Tunku Mahkota Johor memberi anugerah kepada penerima-penerima anugerah tersebut. So timbul satu perasaan yang saya rasa, kenapa saya tidak boleh melakukan apa yang mereka lakukan. So saya rasa saya perlu buat dan bagaimana mereka boleh sampai ke tahap tu. So saya berdamping dengan mereka, belajar bagaimana sebenarnya mereka boleh sampai ke tahap tu. Itu sebenarnya yang saya ni lah. Okey, baik. Penerima anugerah diraja ni bukan calang-calang orang boleh dapat. Satu perkataan yang saya boleh katakan, mereka ini adalah holistik. Dan kena mengena dengan kita punya topik hari ini adalah pelajar berkemahiran sebagai produk komersial negara. Melihat kepada pandangan holistik itu sendiri kan, apa antara pendapat Amir yang boleh katakan sebagai keboleh pasaran graduan tempatan ini sendiri dalam industri yang sekarang ini sebenarnya? Okey, baik. Sebenarnya kalau kita lihat graduan universiti tempatan, jika dibandingkan dengan graduan di luar negara, saya kira tidak banyak perbezaan.
Cuma graduan di universiti tempatan ni perlu ada kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam industri masa kini lah. So sebagai seorang mahasiswa, saya kategorikan kepada dua kluster ataupun dua kelas utama kemahiran lah. Iaitu yang pertama ialah kemahiran dari segi bidang itu sendiri, yang mana seharusnya seorang graduan perlu ada sijil profesional, sijil kompetensi, perisian komputer dan sebagainya lah. So ini yang saya juga merupakan Majlis Perwakilan Pelajar di Universiti Malaysia dan merupakan Jadi Pertua IPP UTHM. So ini yang kita bekerjasama dengan universiti untuk mewujudkan satu program, iaitu satu graduan satu kompetensi, yang mana kita melihat keperluan sebagai seorang graduan tu perlu ada kompetensi yang terhadap industri masa kini lah. So yang kedua ialah berkenaan dengan kemahiran insaniah. Yang mana pembelajaran di luar kampus itu perlu ada. Yang mana kita kelaskan kepada 4C yang perlu ada untuk kemahiran insaniah ni, iaitu yang pertama ialah critical thinking, problem solving, communication, collaboration dan juga creativity. So 4C ni perlu ada sebagai seorang graduan untuk ke bidang industri kelak lah. So, apabila mereka selepas bergraduan, Okey, baik. 4C satu pengkongsian yang sangat menarik itu tadi. Mungkin Amir sendiri ada rakan-rakan ataupun kawan-kawan di universiti ataupun kawan-kawan di luar universiti ada pengalaman tersendiri. Antara mereka ini graduan dan juga mereka ini seorang pekerja yang dah berpengalaman. Dan mungkin itu antara pesaing yang agak ketat kan, sebab industri ini sendiri melihat kepada mungkin lambakan graduan itu sendiri, dan juga mereka ini ada juga pesaing dalam dunia nyata luar daripada institusi itu sendiri. So, bagi pandangan saya pula, memang kita sebagai graduan perlu bersaing dengan pekerja-pekerja yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Tapi sebagai seorang graduan, kita perlu ada kemahiran-kemahiran insaniah yang mana membantu kita dalam industri kerja yang kita ceburi lah. Dan jika dibandingkan dengan tenaga kerja mahir ini, memang benar. Pesaing kita memang amat besarlah dengan mereka ni. Cuma kita menunjukkan kepada mereka bahawa kita ada kemahiran dan kita juga ialah multitasking. Kita boleh lakukan dan kita tend untuk belajar benda baru dengan kadar yang cepat. Kita tunjukkan kepada mereka bahawa kita graduan yang kompeten untuk melakukan kerja tersebut. Okey, baik. Multitasking, saya tertarik dengan perkataan multitasking itu tadi, ataupun kita boleh katakan sebagai serba boleh kan? Serba boleh, Mungkin keserba-bolehan Amir sendiri menyebabkan Amir sendiri tak tahu ke mana hala tuju Amir. Sama ada Amir adalah graduan kejuruteraan mekanikal kan? Disebabkan kebolehan Amir itu sendiri, Amir tak tahu Amir nak masuk mekanikal, nak teruskan kepada mekanikal ataupun nak teruskan kepada bidang-bidang yang lain. Okey, baik. Kita macam sebagai contoh saya ialah Jajah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal. So saya bukan sahaja itu di bilik kuliah lah. So di luar bilik kuliah kita ada kemahiran-kemahiran lain. So kita dekat universiti kita ada Majlis Perwakilan Pelajar, kita ada kelab persatuan, sukan, badan uniform dan sebagainya. So setiap ni saya ceburi. So badan uniform saya sertai juga. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Saya siswa lah. Siswa-siswi Pertahanan Awam. So saya sertai juga. Majlis Perwakilan Pelajar pun saya sertai juga. So kemahiran-kemahiran ni mungkin kita ke arah management. Ke arah manajemen, mechanical. So sekurang-kurangnya kita ada kemahiran lain selain daripada kemahiran di dalam bilik kuliah ni. So saya rasa ini juga membantu untuk kita bekerja dalam bidang manajemen dan sebagainya lah. Okey, baik. Mungkin itu adalah titik keseimbangan. Mechanical boleh, manajemen pun boleh. Kalau digabungkan, CEO. Kalau Okey, baik Amir. Mungkin beberapa minit baki saja lagi. Mungkin Amir boleh bagikan sedikit harapan atau nasihat kepada mereka ni yang sedang menonton, adik-adik Amir di UTHM itu sendiri. Okey, baik. Sebagai persediaan seorang mahasiswa perlu menghindari sindrom 4K lah. Yang mana kuliah, kafeteria, komputer dan juga katil. So sebolehnya kita hindari untuk kita aktif di dalam universiti. So antara kunci pertama kejayaan ialah aktif di dalam universiti. Aktif dalam universiti akan membantu pembelajaran kita, akan memudahkan segala pembelajaran kita. Dan perlu fokus kepada masa kini, merujuk kepada World Economic Forum. Dah digariskan 10 kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam dunia masa kini. So kita lihat kepada situ ada 4 kriteria yang dibagikan: problem solving, self management, working dan juga teknologi yang kita gunakan lah. So 10 skill yang diperlukan masa kini perlu ada
oleh seseorang graduan. Okey, baik. Terima kasih Amir. Perkongsian yang sangat baik. Elakkan 4K. Saya tak boleh elakkan 1M. Makan. Nak pula ada geng kat belakang tabir tu yang suka makan dengan saya kan. Okey, tak apa. Terima kasih Amir. Terima kasih Amir kerana sudi bersama kita. Kita nak rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Jangan laga tangan. Cukup sekadar letak tangan di dada, tanda hormat. Kita belum menang. Amalkan norma baru. Kita jaga kita. Bagi memperkasa usahawan wanita, sejumlah 95 juta ringgit pembiayaan mikrokredit khas disediakan khusus melalui Tekun, Mara dan Agrobank. Selain itu, sebanyak 50 juta ringgit juga disediakan di bawah Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM) bagi menyokong aktiviti pembiayaan Islam melalui Ar-Rahnu Bisnita. Program bimbingan terutamanya dalam aspek pembugusan dan pelebalan. Strategi pemasaran serta pembimbingan teknikal perniagaan juga akan diberikan kepada lebih 2,000 usahawan wanita melalui program pembangunan perniagaan usahawan mikro atau BIZMI. Kerajaan juga akan menyediakan program khusus untuk kontraktor wanita Bumiputera bagi meningkatkan pelibatan mereka dalam kontrak kerajaan. Baik, kita bertemu kembali dalam Lensa IPT. Tadi kita dah bercakap berkenaan dengan kebolehpasaran graduan dan Amir pun dah sedang bercerita dengan sedikit berkenaan kita, berkenaan dengan anugerah diraja yang diterima oleh beliau. Dan hari ini, sekarang ini yang saya janjikan kepada anda, salah seorang bidadari dalam studio kita pada hari ini, Nur Aini Natasha binti Syahrin, mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM, ataupun Ketua Pengarah Program ODL, Empowering New Norm. Terima kasih Syairul. Terima kasih juga pihak RTM kerana telah berjemput saya bagi slot Lensa IPT pada minggu ini. Ya, kasihmu diterima. Saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, boleh? Okey, nama saya Nur Aini Natasha binti Syahrin. Okey. Saya merupakan seorang mahasiswa tahun akhir UiTM Shah Alam di bawah jurusan Komunikasi Massa, Measuring in Management, Communication Management and Policy. Okey. Dan saya di sini sebagai ketua projek bagi projek tahun akhir kami yang di bawah subjek Strategic Communication Management di bawah seliaan Madam Rabiatul Kamsina Mat Yusof yang diberi nama ODL Empowering New Norm. Okey, baik. Itulah kalau kita dapat lihatkan pelajar dari jurusan komunikasi ni tak tanya lagi dah jawab. Tapi ini kita masuk soalan pertama lah kan. Mungkin berkenaan dengan ODL tu sendiri. Okay. Apa tu sebenarnya ODL? ODL ini ialah program yang yang kami timbulkan. Yang macam mana timbul idea kami untuk buat program ni ialah sebab pelajar-pelajar sendiri dan masyarakat dah ada satu stigma yang mengatakan ODL yang kami sedang lalui di mana-mana online learning susah. Jadi pelajar rasa demotivated, pelajar rasa dengan ODL ni diorang tak dapat nak perform. Jadi kami di sini untuk bantu mereka untuk mengadaptasi norma baru. Okey, baik. Itulah kalau nak cakap pasal ODL ni, penggunaan internet semua ni kan, yang kita tahu Instagram. Ya, betul. Tengok-tengok handphone, tahu-tahu tiba-tiba tag by Najwa Farhana. Sudah. Lepas tu kita nak, mungkin itu adalah perkara yang baru kita kena terima kan sekarang ini kan. Tapi salah satu lagi perkara yang saya suka untuk tanyakan kepada Aini sendiri, mungkin berkenaan dengan lampakan pelajar sekarang ini, mereka lebih pandai teori berbanding dengan teknikal, sedangkan industri sini mencari pekerja ataupun graduan yang lebih kepada ke arah TVET dan sebagainya. Apa pandangan Aini sendiri? Okey, pada pandangan saya, sekiranya pelajar itu pandai teori, bermaksud mereka ini ialah orang yang mahu belajar dan mahu ditunjuk ajar. Okey. Jadi
sekiranya mereka tiada kemahiran tapi mereka ada pengetahuan dan mahu belajar, maksudnya mereka akan cari inisiatif untuk belajar lagi untuk tambah kemahiran mereka. Sebagai contoh, graduan selepas habis belajar, mereka apply kepada satu pekerjaan dan majikan minta untuk nak pekerja yang pandai buat editing dalam software Adobe Illustrator contoh kan. Betul. Jadi macam mana diorang nak make sure diorang dapat pekerjaan ni. Jadi diorang boleh ambil inisiatif untuk belajar di YouTube dan untuk mahir dengan software yang diminta oleh majikan kan. So berbalik kepada yang contoh saya sendiri. Pada semester lalu memandangkan semua online learning. Jadi lecturer minta kami dalam grup untuk buat recorded video presentation. Jadi memandangkan perkara itu tidak macam bukan menjadi kebiasaan kami. Jadi kami akan buka YouTube untuk belajar cara nak buat video editing skill tu supaya dapat hantar assignment yang lecturer minta dengan sempurna. Okey. Ya kan kalau tak boring je kan, bosan je tengok video tu. Itu antara satu skill ataupun satu perkara yang perlu diterapkan sambil berkomunikasi. Mungkin perkara itu juga penting untuk kita terapkan. Dan mungkin sebelum pelajar ni bergelar graduan, mungkin pendapat Aini sendiri, apa persediaan mereka selain daripada skill-skill tambahan ni untuk mereka terapkan sendiri? Okey, memandangkan kos kami hanya 3 tahun iaitu 6 semester. Jadi fakulti telah sediakan kos atau kursus-kursus subjek-subjek yang kami ambil mengikut peringkat demi peringkat. Seperti contoh tahun pertama kami akan diajar untuk basic sebagai masscom. Sebagai contoh intro to mass communication, news writing and reporting. Lepas tu balik tahun kedua untuk subjek yang berkaitan dengan kami punya meja iaitu organizational comm, internet communication dan tahun ketiga untuk improvise kami punya skills berdasarkan meja kami iaitu contohnya macam strategic communication, negotiation untuk kami guna ketika alam pekerjaan. Satu benda yang bagus juga sebenarnya kan. Betul. Tapi saya sebenarnya tertarik dengan program ataupun rancangan yang dibuat atau ODL itu sendiri kan. Betul. Kolaborasi dengan pihak Universiti dari Jakarta, Indonesia. Betul. Kan? Jadi apa antara objektif daripada UiTM dan juga Universiti Jakarta itu sendiri ingin mencapai kepada satu matlamat yang sama sebenarnya? Memang kami di UiTM dan LSPR itu sendiri, London School of Public Relations, sebenarnya dah ada kerjasama. Jadi memandangkan kami dah ada kerjasama itu, kami just tinggal nak connectkan lagi untuk lebih dapat kerjasama yang lebih erat dengan antara kedua-dua pihak melalui kerjasama pelajar LSPR ini sebagai participants kami dan juga sebagai seorang kami speaker untuk event kami. Okey, baik. Jadi maksudnya antara gabungan ni masih lagi mencapai pada satu hala tujuan yang sama. Sebab sekarang ni kan pandemik COVID-19 dan sebagainya kan. Mungkin dari segi sekarang ini program ODL ni dah dibuat ke? Belum. Start 7 hari bulan sampai dalam rancangan 4 hari bulan 1. Okey. Dan siapa antara target audience mereka ni? Target audience kami ialah pelajar-pelajar dan new intake daripada UiTM mula-mulanya dan sekarang kami telah kembangkan supaya dapat sampaikan ilmu ni kepada universiti luar, pelajar universiti luar dan juga pelajar di Indonesia itu sendiri, memandangkan mereka pun mengalami atau dilandai dengan pandemik yang sama dengan kita kan. Jadi mereka juga mempraktikkan online learning. So tak salah untuk kita ajar mereka sekali. Okey, maksudnya sini pun ada tenaga pengajar, sana pun ada tenaga pengajar juga? Ya, betul. Okey, kalau kat UiTM sendiri ada berapa orang yang boleh jadi tenaga pengajar? Untuk event kami bawa daripada UiTM dalam 3 orang. 3 orang, termasuk Aini sendiri? Tidak. Okey. Jadi dalam modul pembelajaran itu sendiri apa yang diterapkan? Yang berdasarkan dengan event kami, kami akan mengetengahkan management iaitu stress management dan time management, memandangkan pada bila start pandemik ini, pelajar akan duduk di rumah, jadi mereka akan
lebih tertarik untuk buat kerja part time kan. Jadi macam mana kita nak stress nak manage kita punya stres dan macam mana kita nak manage kita punya time ketika kita buat part time job dan juga belajar. Okey, jelas stres dengan masa adalah dua perkara yang tak boleh dielakkan. Betul tak? Dan juga satu perkara yang saya tertarik dengan Aini tadi adalah berkenaan dengan pengurusan stres dan masa itu sendiri. Dan kalau kita tengok ODL ni sendiri kan, mereka ini mengajar orang untuk pelajar untuk berkarya ataupun berada dalam satu situasi online learning ataupun pembelajaran dalam talian itu sendiri kan. Mungkin antara cabaran yang Aini hadapi dan juga masalah yang Aini hadapi menjelang kepada pelancaran ODL itu sendiri. Masalah kami ialah buat masa sekarang kami masih belum dapat potential speaker untuk kami punya talk. Jadi kami di sini ingin mencari speaker yang boleh bantu kami untuk bekerjasama dalam menjayakan program ini dan kami akan dalam rancangan akan mengadakan program CSR. Jadi di sini juga kami ingin mencari potential NGO atau sesiapa yang ingin bekerjasama untuk melancarkan CSR kami kepada student-students. Okey, baik. Terima kasih. Berbaki beberapa minit saja lagi. Mungkin Aini ada kata-kata akhir kepada mereka yang sedang menonton sekarang ni. Okey, so saya di sini ingin memberitahu sekiranya kalau anda ingin ingin join kami punya program, boleh melalui kami punya IG iaitu odl.cmp untuk kontak dan tengok apa-apa info yang menarik. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada lecturer-lecturer yang telah membantu saya dalam daripada bawah sampai sekarang. Iaitu yang memang saya ingat Dr. Yuslinda, Sir Muhammad Nazri, Dr. Ahlam dan Madam Atika, ada banyak lagi lah lecturer lain yang telah membantu kami untuk menjayakan program ini. Okey, baik. Sampaikan salam saya kepada pensyarah-pensyarah Aini sendiri. Terima kasih Aini kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Dan kita sudah pun berada di hujung rancangan. Jangan lupa kepada penonton Lensa IPT untuk terus mengekalkan SOP yang ditetapkan kerajaan dan juga terus patuhi amalan baik untuk kita sama-sama mengekang penularan COVID-19 dalam negara kita. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.